Ni cerita ni kalau cerita tak masuk akal. Dia jatuh di atas tanah yang lembut, Musa dia tak patah apa pun. Kawan dia yang nak sekali dengan dia telefon ambulan. Bila ambulan mai tengok duk mandi elok pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tu yang kata Musa sayyidina Muhammad, batu yang keras tu pun boleh mengeluarkan air kan takut pada Allah. Musa sayyidina Muhammad. Manusia ni kadang-kadang lebih keras hati daripada batu. Tak boleh menangis. Sampai ni hari ni 17 Ramadan dah, dia duk tak boleh menangis lagi. Berarti hati dah keras. Jadi takkan kita nak bagi jadi hati kita macam tu. Macam mana cara nak lembutkan hati? Baca Quran. Quran ni kena baca gila-gila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim war rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashabul fadilah, Kak Salwa selaku acara majlis merangkap pengerusi Biro Muslimat Masjid Al-Falah, yang mati lagi dikasihi Tuan Nazir Haji Majid, Fadil Ustaz Yusuf, Jais Daerah Petaling, Tuan Si Usaha, seluruh ahli dan kuasa Masjid Al-Falah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bila bersama-sama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita mengangkat kesyukuran yang tidak terhingga-hingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah mengizinkan kita untuk bersama pada pagi ini, pada hari yang sangat mulia, hari ulang tahun turunnya Al-Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang kehebatan kalamnya dengan firman-Nya, walau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalaulah kami turunkan Al-Quran ke atas bukit, kalau kami turunkan Al-Quran ke atas gunung, kamu akan dapati gunung yang kami turunkan Al-Quran itu khusyuk menerima Al-Quran dan hancur kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di sana Allah sebut, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di antara batu-batu ada yang terpancar daripadanya sungai-sungai. Di antaranya ada yang terpecah, terbelah hingga mengeluarkan air mata. Dan di antaranya ada yang gugur jatuh daripada gunung kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam diturunkan Al-Quran, pada malam yang terlebih baik daripada 1000 bulan, seperti mana yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami
Di dalam ayat itu Allah sebut dengan ganti namanya, dengan Allah menggunakan perkataan kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Ketika itu Allah tanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang kau tahu tentang malam Qadar? Dan Allah jawab, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam ayat ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebegitunya Allah nak mentakzim dan menghebatkan Al-Quran. Al-Quran ialah kalamullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana Allah memuliakan Al-Quran, berarti dia memuliakan kalamnya sendiri. Allah sebut, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Itu yang pertama, Allah mengagungkan kalamnya dengan Allah sebut, Allah turunkan Al-Quran pada malam yang tersangat hebat, malam Lailatul Qadar. Ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah tanya Rasulullah, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Engkau tahukah Muhammad apa itu malam Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa taala tidak memerlu Nabi memberi jawapan, sebab dia nak memberi jawapan sendiri. Kata Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bila mana Allah Subhanahu wa taala menimbulkan pertanyaan pada Rasulullah, itu lagi satu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala muliakan Al-Quran. Sebab soalan itu ditanya pada insan yang paling agung sekali, yang diturunkan Al-Quran kepada dia. Yang pertama, Allah sebut malam Qadar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan Allah sebut inna, sesungguhnya kami. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan kami li ta'zim, untuk mengagungkan dia, untuk membesarkan dia. Dan Allah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk mengagungkan kalamnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah insan yang jadi perantaraan di antara dia dan kita. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran itu yang kami turunkan pada malam Qadar itu ialah turun daripada hadrat Allah, diturunkan dengan cara diarak oleh para malaikat, jutaan malaikat mengarak Al-Quran, mengiringi pembawaan Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala itu datang daripada setiap sudut-sudut yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, suratul Baqarah, itu ayat amanar rasul, itu Allah datangkan daripada bawah arasy-Nya. Begitulah ayat-ayat yang lain juga, di bawah semuanya kalam-kalam yang Allah nak diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, diarak oleh para malaikat turun ke sebuah tempat di langit dunia yang namanya Baitul Izzah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Al-Quran yang diturunkan di Baitul Izzah itu diturunkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh 23 tahun tadrijian, sedikit-sedikit. Al-Quran ni dia seumpama dapat kita faham seperti puzzle. Susunan surah Allah sendiri yang atur. Mula dengan suratul Fatihah, suratul Baqarah, suratul Nisa, Ali Imran, sampai yang terakhir sekali ialah suratul Nas.
Jadi itu aturan Allah Subhanahu wa taala terhadap pengaturan surah. Ayat yang pertama, 5 ayat yang pertama daripada surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah Al-Quran dipenuhi mengikut isu-isu semasa yang disebut dalam istilah ahli tafsir dengan asbabun nuzul, sebab turun Al-Quran. Maka begitulah sampailah ayat yang paling akhir sekali turun menyempurnakan puzzle Al-Quran, iaitu Allah sebut al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayat yang terakhir itu Allah sebut al-yawma akmaltu lakum, pada hari ini, iaitu pada hari Hajjatul Wada', iaitu pada hari manusia berimpun di padang Arafah. Ketika itu turunlah ayat al-yawma akmaltu lakum, pada hari ini. Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan pada kamu agama kamu. Allah tak kata agama dia, dia kata agama kita. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan pada kamu nikmatku. Nikmat tu dia kata nikmat dia, agama dia kata agama kita. Sallallahu alaihi Muhammad, nikmat dikata nikmat dia. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku telah redha Islam itu menjadi agama kamu. Di sini tuan-tuan, penggunaan perkataan akmaltu dengan atmamtu. Akmaltu lakum, aku sempurnakan kepada kamu. Atmamtu alaikum, aku sempurnakan kepada kamu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, penggunaan perkataan itu sudah cukup untuk menggambarkan kehebatan Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Tidak ada bahasa yang begitu seni melebihi bahasa Arab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahasa kita ataupun bahasa-bahasa lain tak cukup penggunaan untuk menggambarkan makna yang mendalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kecuali bahasa Arab yang Tuhan cipta, bahasa yang sebegitu sempurna dan paling lengkap untuk menggambarkan perasaan, untuk menggambarkan segala-galanya. Itulah bahasa yang menjadi bahasa Al-Quran. Baik. Akmaltu lakum al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah sebut pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu. Apa dia makna menyempurnakan agama kamu? Maknanya agama ini sudah sempurna, tidak perlu ditokok tambah lagi. Selama 23 tahun Nabi SAW diturunkan Al-Quran, Al-Quran telah turun semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga agama lengkap dengan turun ayat yang terakhir itu, tidak perlu diutuskan lagi seorang rasul yang lain untuk menyempurnakan agama. Cukup dengan pengutusan Nabi kita Muhammad SAW untuk agama dipraktikkan dalam kehidupan kita di dunia ni. Jadi sempurna agama telah sempurna. Sementara nikmat Allah sebut atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan kepada kamu nikmatku. Jadi agama sempurnanya tidak ada tokok tambah lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sempurna agama ialah pada tidak perlu penambahan lagi. Sementara sempurna nikmat ialah pertambahan nikmat. Nikmat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kalau tak bertambah, berarti nikmat tidak sempurna. Sempurna nikmat dengan bertambah nikmat. Tak kira sama ada nikmat itu zahir ataupun nikmat itu batin. Contoh Al-Quran. Sepanjang kita baca Al-Quran dari dulu sampai lah, adakah bertambah nikmat kita baca Quran? Soalan. Ataupun dulu baca, lah tak baca dah. Ada satu orang tu tuan-tuan, level sangat tinggi. Soalan Sayyidina Muhammad.
Satu orang ulama bagi satu doa untuk dia amalkan, dia terima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi lepas-lepas dia terima tu, si ustaz yang bagi doa tu tanya, boleh baca? Salah sayyidina Muhammad. Dia kata, itulah masalahnya ustaz. Dulu saya boleh baca Quran waktu budak-budak dulu. Waktu masuk sekolah orang putih, dia kata ketika itulah dia mula tak baca Quran. Sampai hari ini dia tak boleh baca Quran. Berarti dia kehilangan nikmat Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya dulu boleh baca Quran, oleh kerana tak tinggal, oleh kerana dah tinggal Al-Quran sampai dah tak boleh baca Quran. Berarti nikmat yang ada, yang Allah bagi, bukan nikmat sebab dah tak menikmati nikmat yang Allah bagi. Ada orang ketika budak tak tiap baca Quran, sampai keluar sekolah tak tiap baca Quran. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai waktu kerja lagi, waktu kerja pun tak boleh baca Quran juga. Pencet. Lepas-lepas pencet, terbuka hati nak mengaji Quran, sampai boleh baca Quran. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berarti Tuhan nak bagi dia nikmat Al-Quran. Jadi kita tanya diri kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita duk baca Quran ni, adakah semakin bertambah nikmat kita baca dia? Cerita bertambah ataupun tidak ni pada rasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada rasa. Kalau seseorang tu membaca Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak rasa nikmat Al-Quran, berarti dia tak rasa macam mana yang Allah sebut, wa asmamtu alaikum ni'mati. Sebab passion Quran ni kalau kita baca, nak baca lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru ni saya sempat berziarah Madrasah Sulaimaniyah Datuk Syed no? Di Al-Ustaz Sallallahu Alaihi Muhammad. Di Madrasah Tahfiz Sulaimaniyah ni Sallallahu Alaihi Muhammad, mereka mengaji dulu bahasa Arab dan fardu ain selama 2 tahun baru hafal Quran. Sistem Pakistan masuk ajak Quran terus. Dalam beberapa bulan boleh baca Quran, langsung hafal Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau di Sulaimaniyah tu, jadi mereka terlebih dulu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menanam cinta kepada Al-Quran. Lepas 2 tahun sallallahu sayyidina Muhammad, dah faham selok-belok Al-Quran, boleh bahasa Arab, jadi mereka menghafal Al-Quran. Dan tempoh yang mungkin mereka ambil untuk menghabiskan penghafalan Al-Quran dalam 6-7 bulan paling cepat, ataupun paling lambat setahun sikit lebih. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi bagi saya sangat logik 6-7 bulan dah boleh hafal Quran, sebab dia hafaz dengan sedar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia hafaz dengan sedar dan dia hafaz dengan rasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Quran ni bila kita dekat dengan dia, kita rasa. Tapi bila mana kita jauh daripada dia, kita tak rasa. Saya pernah jumpa dengan satu orang yang berpengalaman melalui satu proses penghafalan Quran Sallallahu Alaihi Muhammad, iaitu mereka menghafal Al-Quran selepas 40 kali khatam membaca Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 40 kali khatam baca Al-Quran, bukan ustaz lepas, baca depan ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu tak kira lagi proses nazari, proses melancarkan.
proses kenai huruf, makhraj huruf bagi lancar. Selepas lalu proses tu, proses yang lepas lalui, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, proses 40 kali membaca Al-Quran khatam depan guru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, teruk ada 40 kali khatam Quran. Teruk, ustaz lagi teruk. Sebab nak kena dengar bacaan Al-Quran murid dia. Proses ini sangat berjaya menimbulkan kecintaan yang mendalam kepada Al-Quran. Sampai pelajar ni bila 40 kali depan guru masalah Sayyidina Muhammad, dia jadi begitu manisnya membaca Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai Al-Quran itu jadi candu, mencandui dia. Sama juga sistem ni melahirkan dengan cepat orang hafal Quran 6 hingga 7 bulan lepas khatam Al-Quran. Hafal Al-Quran 6 hingga 7 bulan. Kata ustaz ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Quran ni bila mana hafaz, yang paling penting ialah lepas hafaz. Proses nak mempertahankan Al-Quran yang dihafal tu. Sebab mereka kena mengulang Quran sampai mereka mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam orang kena kecil manis, kena makan ubat sampai mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah orang yang hafal Quran, mereka wajib mengulang Quran sampai mereka mati. Kebanyakan para pelajar yang hafal Quran, kalau mereka tidak ada rasa sedap baca Al-Quran, jadi lepas hafal Quran mereka mula tinggal Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya Quran hilang daripada dada. Jadi begitu tujuannya, supaya Al-Quran lekat di hati kita. Begitulah tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita kena jadi wirid Al-Quran. Al-Quran kena jadi wirid. Lepas sembahyang semuka, lepas sembahyang dua muka, lepas sembahyang mesti baca Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, hal ni yang pertama sekali. Yang pertama sekali dia rasa berat. Rasa berat sebab kita nak usaha baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya kita kena bermujahadah untuk baca. Tapi bila mana macam kereta lah. Kereta ni nak naik gear 1 tu punya teruk kan. Ni teruk dulu. Sementara nak naik gear 7 tu lancar ya. Macam tu lah Quran pun. Jadi waktu mula memang teruk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu mula memang teruk. Tapi selepas dah rasa, tak apa dah. Dia nak timbul rasa tu. Bagaimana tak timbul rasa? Kena menimbulkan rasa, bermujahadah untuk menimbulkan rasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila timbul rasa, rasa apa? Rasa tu yang penting. Rasa apa? Rasa takut pada Allah. Seperti mana gunung, bila kalau diturunkan Al-Quran pada gunung, akan jadi khusyuk dan pecah gunung. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Batu, wa inna minha yatafajjaru minhul anhar ni, batu ni di antara sifat-sifat dia takut pada Allah. Mungkin orang kata, batu ustaz ni hidup ke? Sebenarnya tuan-tuan, tak ada benda yang mati, semua hidup. Tiang tu hidup, kapek ni hidup, semua hidup. Kereta hidup, cermin hidup, semua hidup. Dalilnya, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih semua yang berada di langit dan bumi. Mana semua bertasbih. Cuma kita tak dengar tasbih depa. Hanya Allah yang mendengar tasbih makhluk dia. Batu ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia hidup. Lebih-lebih lagi batu-batu bukit. Satu pesan orang tua-tua dulu, kalau kita nak buat batu nisan, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, ambil batu bukit. Bila kita tanam batu bukit, dia macam kita tanam pokok di atas kubur. Jadi dia bertasbih, dia berzikir, dia memohon ampun kepada orang yang duduk di bawah kubur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, baru ni berlaku peristiwa
kepala ayat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad turun memusnahkan kampung-kampung yang duduk di sekitar Gunung Jerai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan tahu ayat yang banyak-banyak tu main mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas kata hujan lebat. Sebelum ni tak pernah hujan lebat. Sama juga. Sebelum ni hujan lebat macam tu juga, tapi tak jadi macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Proses dapat pahala ni nak bagi betul. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya ni tak boleh ceramah pakai ni. Sagi saya kena berhenti awal. Bila had ni jadi merah, habislah. Jadi tak apalah. Insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gunung Jerai tu yang turun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayat yang terjun di sekitar dia tu berpunca ayat keluar daripada satu batu. Ada seorang sahabat kita tu, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, dia nak tahu ayat ni mai mana. Dia naik sampai puncak Gunung Jerai tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila naik sampai di puncak, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ayat tu keluar daripada satu ketui batu yang besar. Salah. Betul lah Tuhan kata tu. Jadi ayat yang keluar tu ialah kerana batu tu takut pada Allah. Salah Sayyidina Muhammad. Dan kawan ni subhanallah, Tuhan nak mulia dia. Salah Sayyidina Muhammad. Dalam duduk atas batu tergelincir. Jatuh Gunung Jerai. Tapi Tuhan tu Maha Kaya. Tuhan nak tunjuk dah kehebatan batu yang mengeluarkan ayat tu. Salah Sayyidina Muhammad. Dia jatuh di bawah tu. Ni cerita ni kalau cerita tak masuk akal. Dia jatuh di atas tanah yang lembut, masalah sama dia tak patah apa pun. Kawan dia yang nak sekali dengan dia telefon ambulan. Bila ambulan mai tengok duk mandi elok pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tu yang kata masalah sayyidina Muhammad, batu yang keras tu pun boleh mengeluarkan ayat kan takut pada Allah. Masalah sayyidina Muhammad. Manusia ni kadang-kadang lebih keras hati daripada batu. Tak boleh menangis. Sampai ni hari ni 17 Ramadan dah. Dia duk tak boleh menangis lagi. Berarti hati dah keras. Jadi takkan kita nak bagi jadi hati kita macam tu. Macam mana cara nak lembutkan hati? Baca Quran. Quran ni kena baca gila-gila. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kita ni nak bagi menangis susah juga. Memang susah. Tapi yang paling mudah sekali baca Quran. Baca. Sampai hati kita waktu tu dia lembut, selembut-lembutnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika tu katakan rasa macam mana Al-Quran. Tuan-tuan kan kita pernah dengar, selalu dengar Imam Sudais jadi imam. Imam Sudais ni dia jadi imam, dia pada saya dia nak teriak lah. Dia nak menangis ya. Tujuan dia angkat takbir tu dia nak menangis ya. Pasal apa? Sebab dia ahlul Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itulah para sahabat Nabi, para awliya Allah maka mudah mengalir ke air mata sebab satu ya Al-Quran. Ada seorang tu imam, guru saya cerita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia baca Quran sampai di satu ayat yang Allah cerita tentang unta. Apa ayat tu? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tu imam ni dia buta. Bila Allah menyapa dia, ayat yang dia baca tu dalam sembahyang dia baca ayat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apakah mereka tak tengok bagaimana unta diciptakan? Ketika tu dia tak tahan hati, dia menangis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia buta. Dia tak boleh tengok macam mana Allah cipta unta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah
mencipta unta ni luar biasa. Unta ni binatang yang dia boleh kunyah duri tanpa melukakan mulut dia. Sahabat Sayyidina Muhammad, dia berhenti di wadi, dia kunyah duri-duri itu tak melukakan mulut dia. Itu di antara tanda kebesaran Allah yang Allah cipta pada makhluk dia. Dan dia boleh berhari-hari berjalan di padang pasir, Sahabat Sayyidina Muhammad, tanpa minum air sebab dia sudah ada tangki air atas belakang dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Unta ialah binatang yang turun terum duduk seperti mana kita lipat kaki dalam sembahyang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Unta ialah binatang yang sangat baik, yang sangat soleh, sebab dia binatang yang sangat sabar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Unta binatang yang sangat baik, yang sangat soleh, sebab dia sangat cemburu. Binatang unta ni dia tak macam kucing. Kalau dia nak macam bercengkerama dengan bini depan-depan orang jadi. Unta tak. Unta ni dia bab sorok-sorok. Sahabat Sayyidina Muhammad. Tapi jangan siapa-siapa cuba cari nak mengendap dia. Kalau cari-cari nak mengendap, tengok dia buat apa dengan bini dia, dia tahu dia digal, dia kejar. Kejar tu sampai dia bunuh pun dia bunuh. Dia binatang yang sangat cemburu. Kali itu kata guru saya, Sahabat Sayyidina Muhammad, binatang unta ni dia kejar satu orang yang mengendap dia, tak dapat. Tapi satu hari dia dapat. Dia jumpa, dia kenal. Dia bunuh orang tu. Jadi subhanallah, habislah binatang yang Allah cipta, yang duduk di semenit tanah Arab, yang Tuhan sebut afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tuan-tuan, kita ni macam-macam kita, tapi semua sifat-sifat kita duduk dalam Quran. Orang berilmu, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sahabat Sayyidina Muhammad. Ni masjid tuan-tuan ni banyak ayat-ayat Quran. Kena panggil satu orang ustaz hari ni main tafsir ayat tu. Bulan depan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Betul saya. Adakah sama orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu? Sana Ali beriman baca ayat tu. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Adakah sama orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu? Menangis ni dia baca tak boleh baca. Dia nak terus ayat selepas tu, ayat tu tak habis. Oh, balik Sahabat Sayyidina Muhammad. Nak baca tak boleh baca. Ghalaba alaihi al-buka. Tangisan mengatasi. Nak teriak lebih, nak menangis lebih. Sayyidina Ali karramallahu wajhah padan dia menangis ayat tu. Sebab Sayyidina Ali ni subhanallah, Nabi kata ana madinatul almi wa ali babuha. Aku ialah kota ilmu pengetahuan, Ali itu pintu dia. Memang dia alim sungguh. Allah Sayyidina Muhammad. Sayyidina Ali karramallahu wajhah kalau dia mentafsirkan suratul Fatihah sahaja, maka tafsir dia itu akan dibawa oleh beratus-ratus ekor unta. Keilmuan dia Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Padanlah dia jadi menantu Rasulullah sebab ilmu dia. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut bahwasanya para nabi mereka tak mewariskan dinar dan dirham, innama warathul ilma. Para nabi mereka tak mewariskan dinar dan dirham, tapi mereka mewariskan ilmu pengetahuan. Apa yang dia rasa tak tahu sebab dia alul ilmi. Begitu juga ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Masalah Sayyidina Muhammad. Baru ni saya pergi ke Mekah buat umrah. Satu orang tu dia kata, ustaz nak pergi tak satu masjid yang kedua terbesar lepas Masjidil Haram di Mekah. Saya kata saya nak pergi. Pergi tu tuan-tuan, hati saya jadi halus. Sampai-sampai tu nak menangis.
Masuk-masuk tu depan sekali, subhanallah, satu ayat. Ayat tu meruntun jiwa saya. Masalah Sayyidina Muhammad. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Masalah Sayyidina Muhammad. Selagi Allah akan sentiasa mengangkat orang-orang yang ada ilmu di kalangan kamu, orang-orang yang beriman dan ada ilmu di kalangan kamu itu berdarjat-darjat. Siapa rasa nak nangis? Tu sebab kita, masalah Sayyidina Muhammad, ada sentuhan dengan ayat itulah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Tuhan angkat orang berilmu ni, kadang-kadang dia sendiri tak tahu. Allah angkat dia sendiri tak tahu dia diangkat oleh Tuhan. Cuma dia rasa dia tak ada apa. Salah Sayyidina Muhammad. Dia rasa dia tak ada ilmu. Orang yang ada ilmu, dia rasa dia tak ada ilmu. Orang yang kata dia ada ilmu tu sebenarnya ilmu tak apa ada pun. Kata guru saya, tanda di antara orang tu ada ilmu, dia tamak kepada ilmu pengetahuan. Salah Sayyidina Muhammad. Dengar orang mengajak situ dia nak pi. Dengar orang mengajak sini dia nak pi. Dia tamak pada ilmu pengetahuan. Sekalipun dia dah ada ilmu, nak ngaji lagi. Almarhum Tok Guru Haji Saleh Sik, Salah Sayyidina Muhammad. Dia pergi ke Mesir. Anak dia mengaji Mesir. Dia pergi ke Mesir. Dia duduk di satu halaqah ulama Mesir. Lepas habis keluar daripada malih tu, dia kata, ish, kalaulah dia tak buka pondok, dia main mengaji lagi di Mesir ni. Tu mana apa? Dia orang berilmu, dia halaba pada ilmu. Kadang-kadang orang ni, masalah Sayyidina Muhammad, dia rasa dia ada ilmu dah. Lepas SPM, lepas tu tak mengaji mana lah. Masalah Sayyidina Muhammad. Orang ajak mengaji, jom kita mengaji, jom dulu. Dia berasa dah cukup dia mengaji SPM hari tu, cukup. Berarti ilmu dia tak ada lagi. Kalau dia main mengaji, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, rupa-rupanya banyak lagi ilmu yang dia tak tahu. Kita tuan-tuan banding malaikat. Malaikat kata, la ilma lana, kami tak ada ilmu. Bahkan malaikat meletakkan la ilma lana tu, la tu nafiyatun lil jinsi, nafi jenis, tidak ada ilmu sama sekali kat kami, illa ma 'allamtana, melainkan ilmu yang engkau ajar pada kami. Okey, jadi maknanya masalah Sayyidina Muhammad, orang yang ada ilmu, kalau dia baca Quran tak ayat tu, sentuh jiwa dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alu zikir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai tang di ayat, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan ingat pada Allah tu tenanglah hati. Tam tu dia tak boleh pergi. Dia berasa pasal dia ahli zikir. Kita ni ahli apa? Kalau kita ahli apa, sampai di mana pun ayat Quran kita akan menangis sesuai dengan kita. Tapi nak rasa tu dia tak boleh baca. Tak boleh baca sekali dua kali, dia kena baca habis khatam, habis khatam baca lagi, habis khatam baca lagi sampai rasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai di ayat wa antumul fuqara'u ila Allah, tak boleh pergi juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ni kaya terang mana pun dengan Tuhan, kita fakir. Faham tak? Kaya terang mana pun kita dengan Tuhan, kita tak ada apa. Wa antumul fuqara'u ila Allah, kamu semua fakir pada Allah. Jadi nak pi tang tu, nak pi makam rasa tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita orang duk habaq kata sedap, tak rasa sedap tak? Sahadat Sayyidina Muhammad. Soalan diulang. Kalau orang duk kata sedap, kita tak rasa sedap dah. Siapa tak faham soalan saya tu? Sedap tak? Tak sedap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh orang pergi di Kedah. Orang mai di Kedah, orang tanya, di Kedah ni sedap apa dia? Sedap macam-macam. Dan antara yang sedap lah, laksa Teluk Kecai. Ni promosi laksa Teluk Kecai ni. Bos dia kena belanja saya. Sahadat Sayyidina Muhammad. Jadi orang pergi di Kedah, kita kata di Kedah ni apa yang sedap? Kita tahu kata antara yang sedap laksa Teluk Kecai. Kita kata laksa Teluk Kecai sedap ke? Sedap.
Duk makan selalu lah. Tak pernah lagi lah. Agak-agak nak kata apa kat orang macam tu? Tak rasa, tak tahu. Masalah Sayyidina, dia kena rasa. Ya subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, cuba jadi orang yang baca Quran, khatam, tulis tarikh khatam. Masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu baca lagi Quran, masalah Sayyidina Muhammad, khatam, tulis tarikh khatam. Saya selalu cerita satu orang tua yang mati pada hari nuzul Quran. Satu orang tua dia mati pada hari ni, hari nuzul Al-Quran. Bila dia mati pada hari yang mulia ni, saya pun tanya cucu dia, apa amalan Tok Wan dia? Ustaz Azizi, cucu dia tu cerita, Tok Wan dia ni, masalah Sayyidina Muhammad, dia khatam Al-Quran. Dia mati pada hari nuzul Al-Quran itu selepas dia khatam 1000 kali khatam Quran. Tu dia 1000 kali khatam Quran mati, tepat-tepat 1000 kali mati hari nuzul Al-Quran. Allahu Akbar. Saya tanya, Tok Wan dia tu mati umur berapa? Umur 90. Tapi dia mula baca Quran dan menulis tarikh khatam ketika umur 50. Bukan daripada muda sangat pun, 50 dia mula baca Quran dan tulis. Dia mula sedap dia baca. Saya dah kira-kira logiknya, dia baca Quran, dia khatam Al-Quran sebulan 2 kali, 15 hari sekali. Salah Sayyidina Muhammad, berarti sebulan 2 kali. Kalau 12 bulan, 12 kali 2, 24 kali. Kalau 10 tahun, 240. Salah Sayyidina Muhammad, dia mati umur 90. Makna mungkin kadang-kadang dia baca Al-Quran, dia khatam sebulan 3 kali. Tuan-tuan, jadi dia benda ni, dia bukan benda cerita, dia benda rasa. Malam yadhuk la yadri. Siapa tak rasa, dia tak tahu. Tuan-tuan, hanilah orang yang akan dapat syafaat Quran. Sahabat Sayyidina Muhammad. Selagi mana kita masih belum rapat dengan Quran, jadi kita bimbang, kita masih belum layak untuk mendapat syafaat Quran. Oh, Sayyidina Allahu Akbar. Saya dengar-dengar kata Tok Wan tu dia mati 17 Ramadan, macam nak balik rumah lah, nak baca Quran, punya semangat. Sahabat Sayyidina Muhammad. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu dipanggil Ahlul Quran. Quran ni, kalau kita dah dapat syafaat dia, masalah Sayyidina Muhammad, kita dapat bagi syafaat pada orang lain pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tuan-tuan, kalau kita baca Quran, baca macam Pak Sumit tu, sampai Quran terhafaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan nak hafal Quran, tapi boleh kena baca. Sebab tu kata ulama, ketika mana satu orang murid tanya Tok Guru dia, tanya Tok Guru Jumat Lanai, Sayyidina Sayyidina Muhammad, macam mana nak ingat, nak bagi kuat ingat? Kata Tok Guru, qul harfan karrir alfan. Baca satu huruf, ulang 1000 kali, awak tak ingat. Mana Quran ni kena baca, lama-lama ingat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampailah jadi macam ni. Ada satu orang, Sayyidina Sayyidina Muhammad di Mesir. Imam baca Quran, imam baca ayat salah. Bila salah, di belakang tu bunyi Subhanallah. Sayyidina Sayyidina Muhammad. Tu imam berhenti. Dia baca lagi, dia terus lagi, salah, Subhanallah. Dia berhenti. Salah Sayyidina Muhammad. Sampai akhir sekali, dia tak boleh terus dah, sebab orang tu dia kata Subhanallah. Salah Sayyidina. Akhir kali dia rukuk. Lepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia bangkit. Tadi siapa hak tegak tadi Subhanallah tu? Satu orang badui yang kat tangan, orang kampung lah. Salah sama. Awak tak sambung ayat tu. Dia cakap Arab lah, saya terjemah lah ni. Salah Sayyidina Muhammad. Pasal apa tak sambung ayat tu? Saya tak tersambung, tapi saya tahu salah. Salah Sayyidina Muhammad. Saya bukan hafal Quran, tapi saya selalu baca Al-Quran. Faham tak? Kita nak pergi tahu tu macam guru Quran. Guru Quran, dia duduk di dapur, cucu dia baca, tak betul tu. Dia boleh tegur. Pasal apa? Sebab dia selalu baca Quran walaupun dia tak hafal Quran. Sahabat Sayyidina Muhammad.
Tuan-tuan, macam mana cakap tu? Boleh faham? Boleh faham ke? Boleh berhenti dah, insya-Allah. Sebab tuan-tuan faham lah soalan Sayyidina Muhammad. Last sekali Allah sebut, Nabi sebut dalam hadisnya, ahlul Quran ahlullahi wa khassatuh. Al-Quran ialah orang Allah dan orang pilihan Allah. Mana siapa yang dah jadi ahlul Quran soalan Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, tak mana pun dia dengan Quran. Soalan. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan, kita baca Quran tapi duduk di rumah ya. Bila kita musafir, kita tak bawa Quran dah. Al-Quran, dia mesti bawa Quran. Soalan Sayyidina Muhammad, dia mesti nak baca Quran. Kata ustaz, kami ada handset ustaz, Quran kami dalam ni. Betul, baca ke tak? Quran ni tak boleh tinggal, kita kena baca sampai kita sampai di mana ayat-ayat yang berkenaan kita, ketika tu Allah cuit hati kita, insya-Allah. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan dah khatam Al-Quran pada hari nuzul Al-Quran ni. Soalan Sayyidina Muhammad semat dalam hati kita, hari ni aku nak baca Quran. Mana orang yang tak boleh baca Quran, bagi sampai boleh baca Quran. Soalan Sayyidina Muhammad, dia ni kalau kita baca Al-Quran, kita lancar, kita tu ma'as safaratil kiramil bararah, kita akan duduk dengan para malaikat. Dia panggil malaikat tu as-safaratil kiramil bararah, malaikat yang selalu berterbangan. Soalan Sayyidina Muhammad mencari orang-orang yang baca Al-Quran. Bila kita mula baca, dia main. Bila kita main, kita rasa. Kita rasa kewujudan dia. Macam kita rasa kalau hantu main kat kita. Tahu hantu main? Seram lu rumah kan? Soalan Sayyidina Muhammad. Ni malaikat main, kita rasa macam mana malaikat main. Allah sama. Tuan-tuan, baca Quran sampai rasa manis di mulut ni. Ni golongan salafus salih. Punya baca Quran sampai manis. Soalan Sayyidina Muhammad. Pernah lagi sampai rasa manis? Kena baca sampai rasa manis Golongan salafus salih baca Quran. Contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i soalan Sayyidina Muhammad dalam bulan Ramadan khatam Al-Quran 60 kali. Soalan Sayyidina Muhammad. Macam mana dia faham? Soalan Sayyidina Muhammad. Sampai golongan salafus salih bila rasa manis ni pakai lu tanya pula, batal ke puasa ni? Masa manis sampai bertanya, batal ke puasa ni? Allahu Akbar. Dan tak kurang juga yang baca Quran sampai semerbak mewangi. Allah, berapa ni? Tu Quran. Pasal apa? Ma'as safaratil kiramil bararah, kita bersama dengan para malaikat. Soalan Sayyidina Muhammad. Kalau bersama dengan para malaikat tu siapa? Ahlullah. Orang tu dah jadi orang Allah. Wa khassatuh, dah jadi orang pilihan Allah. Soalan Sayyidina Muhammad. Imam Ahmad bin Hanbal, dia mati lepas khatam Al-Quran. Lepas baca Al-Quran, khatam Al-Quran, sadaqahul azim, ambil suratul Fatihah balik, soalan Sayyidina Muhammad, ambil 5 ayat balik dalam suratul Baqarah, tumbang. Mati lepas baca Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita kadang-kadang kita kata kita nak dapat cinta Allah, tapi tak pernah baca pun surat cinta Tuhan. Kalau bercinta, lu baca surat cinta kan? Lah tak baca dah surat cinta, orang baca WhatsApp cinta. Soalan Sayyidina Muhammad. Berkali-kali baca WhatsApp cinta. Sebab cinta, bohonglah orang yang kata cinta pada Allah, tak baca surat cinta Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang dulu baca surat cinta sampai lunyai, tak lunyai, sampai lembek surat tu. Ni Quran kita duduk segang elok ya. Saya tak apa baca sangat. Tapi kalau Quran tu baca sungguh sampai lunyai Quran. Quran akan disaksi di akhirat esok. Hak inilah akan disyafaat di akhirat esok. Akan tolong kita di akhirat esok. Jadi syafi'an lana, jadi memberi syafaat pada kita pada hari akhirat esok. Akhirat yang pertama dia mana? Masuk kubur. Quran jadi nur, jadi pencerah dalam kubur. Soalan Sayyidina Muhammad, tolong jawab, jadi peguam bela di depan malaikat, menjawab soalan-soalan yang dipertanyakan kepada kita. InsyaAllah soalan Sayyidina Muhammad, terakhir sekali saya nak ijazahkan satu amalan. Amalan ni dia panggil surah Al-Munjiyat. Surah Al-Munjiyat, surah yang dapat menyelamatkan kita daripada azab kubur dan azab di sisaan mahsyar esok. Surah ni 7 surah. Baca Al-Quran tapi kena baca surah ni sama. Hari-hari kena baca surah ni. Tak kira lah waktu bila pun, malam ke siang ke, mesti 7 surah ni kena baca.
barulah Quran baca sedap. Ni jadi ni dia panggil shortcut. Shortcut untuk dapat sedap Quran tu. Salah Sayyidina Muhammad. Kalau baca Quran tak baca surah ni dia longkat panjang. Kalau ni dia panggil short. Dia potong trip nak pergi cepat rasa. Salah Sayyidina Muhammad, iaitu surah yang pertama surah Alif Lam Sajdah. Surah yang kedua Yasin. Surah yang ketiga Suratul Dukhan. Surah Dukhan ni penting. Surah Dukhan ni jin tak mai. Siapa-siapa kena rajin ganggu dengan hantu tu, baca Suratul Dukhan. Baca surah ni, Suratul Dukhan masuk, jin tak akan sampai, sihir tak akan masuk insya-Allah. Yang ketiga, yang keempat Suratul Waqiah. Ala Sayyidina Muhammad. Yang kelima Suratul Mulk. Yang keenam Hal Ata 'alal Insan. Yang ketujuh Suratul Buruj. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, hak inilah di antara yang Pak Sumi tak tinggal. Itu menyebabkan dia baca Quran, dia rajin baca, bersungguh baca Quran sebab halawah, sedap. Dia kunci kesedapan Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau sibuk sangat hari tu, tak ada nak baca tujuh ni, Yasin jangan tinggal. Yasin ni dia qalbul Quran, dia hati Al-Quran. Salah Sayyidina Muhammad. Cuba buat tengok 40 hari. 40 hari kita buat, insya-Allah hak kita cakap hari ni akan jadi kenyataan. Lepas tu tak tinggal Quran lah. Kalau tinggal Quran jadi macam mana? Merana. Merana, tahu merana? Jadi bahagia dia di mana? Ambil Quran baca. Salah Sayyidina Muhammad. Cuma Quran, lepas tak boleh baca Quran. Tak sempat baca Quran. Tu dia panggil, bila mana kita dah insya-Allah layak dah kita ketika tu untuk mendapat syafaat Quran insya-Allah. Selagi mana tak dekat dengan Quran, tak ada lagi lah. Sampai dekat macam tu. Dekat, saya ulang balik, dekat bila mana kita dah rasa insya-Allah. Yang baik daripada Allah kurang saya sendiri. Jazakumullah khairan katsira. Dan Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk baca Quran. Salah Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tak jadi Ramadhani. Kita tahu Ramadhani, orang Ramadan. Ramadan pululah baca Quran. Ramadan pululah qiyamul lail. Habis Ramadan habis. Dia panggil orang Ramadan. Orang disebut, kalau dia jadi orang Ramadan, dia mana? Dia hamba Ramadan je. Dia bukan hamba Allah. Kalau hamba Allah bukan Ramadan je dia pulun. Bulan lain pun sama dia pulun insya-Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mendapat syafaat Quran. Mudah-mudahan Allah bagi halawah pada kita untuk selalu baca Quran. Dan mudah-mudahan Quran jadi peguam bela kita pada hari akhirat esok. Salam Sayyidina Muhammad. Moga-moga Al-Quran tak dakwa kita depan Tuhan akhirat esok. Mudah-mudahan kita semua selalu dipandang Allah dengan pandangan rahmatnya, dengan berkat Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Sayyidina Muhammad, Allah tentukan akhir hidup kita mati husnul khatimah dengan sebab kita selalu baca Quran. Mudah-mudahan Allah Sayyidina Muhammad, Al-Quran jadi perenjuk mata hati kita di dunia ni untuk kita mendapat syafaat dia di akhirat esok. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam.